Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Iaitu berkenaan dengan, saya nak memberikan cadangan lah, berkenaan dengan selalu berlaku kesesakan, terutama lepas daripada terowong menora. Dan di situ kalau boleh, kena buat satu plan untuk ada satu kontra jalan. Apabila berlakunya aksiden sebelah nak arah ke utara, boleh buka cepat-cepat. Selamat datang ke Syeritera Malaysia, sebuah channel yang membawa suara dan realiti sebenar rakyat Malaysia ke layar Anda. Pernahkah Anda terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas sehingga terasa masa seolah-olah berhenti? Pernahkah Anda duduk di dalam kereta, melihat jam di papan pemuka bergerak perlahan, sementara barisan kenderaan di hadapan langsung tidak berganjak? Mengapa di sebuah negara yang membangun pesat seperti Malaysia, perjalanan beberapa kilometer boleh mengambil masa berjam-jam? Setiap pagi, jutaan rakyat Malaysia keluar dari rumah dengan harapan sampai ke tempat kerja tepat pada waktunya. Namun realitinya, mereka sering berdepan dengan lebuh raya yang penuh sesak, jalan bandar yang dipenuhi kenderaan, dan pemandangan lampu brek merah sejauh mata memandang. Adakah ini harga yang perlu kita bayar untuk kemajuan? Atau sebenarnya kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih berharga, yaitu masa bersama keluarga, kesehatan mental, dan kualiti hidup? Mengapa semakin banyak jalan dibina, tetapi kesesakan tetap semakin teruk? Mengapa walaupun ada LRT, MRT, dan lebuh raya bertingkat, kita masih terperangkap dalam trafik setiap hari? Adakah masalah ini berpunca daripada terlalu banyak kereta? Atau cara kita merancang bandar dan kehidupan seharian? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya menanggung kesan terbesar daripada kesesakan ini? Pemandu, pekerja, pelajar, atau seluruh ekonomi negara? Di dalam kereta yang tidak bergerak, ada seorang ayah yang risau terlewat menjemput anak di sekolah. Ada seorang ibu yang tertekan kerana perlu tiba tepat waktu ke tempat kerja. Ada pelajar yang bimbang terlepas kelas penting. Semua ini berlaku hanya kerana barisan kenderaan yang tidak berpenghujung. Adakah ini benar-benar kehidupan bandar yang kita impikan? Atau kita sebenarnya sedang terperangkap dalam satu kitaran yang tidak pernah berakhir? Di Syeritera Malaysia, kita tidak hanya melihat kesesakan sebagai masalah jalan raya, tetapi sebagai cerminan cara hidup kita. Kita bergerak semakin pantas, tetapi terasa semakin terperangkap. Kita membina lebih banyak jalan, tetapi masa kita semakin hilang. Jadi persoalannya, sampai bila kita perlu menerima keadaan ini sebagai perkara biasa? Adakah masa depan Malaysia akan terus dipenuhi dengan hon, asap dan tekanan, atau masih ada harapan untuk perubahan? Inilah persoalan yang akan kita bongkar. Teruskan menonton kerana apa yang akan Anda dengar seterusnya mungkin mewakili apa yang Anda sendiri alami setiap hari di atas jalan raya Malaysia. Setiap hari di Malaysia bermula dengan satu ritual yang sama. Ribuan enjin dihidupkan, hon dibunyikan, dan barisan kenderaan mula memenuhi jalan raya. Dari utara hingga ke selatan semenanjung, kesesakan lalu lintas bukan lagi kejadian luar biasa, tetapi satu kebiasaan yang diterima tanpa banyak soal. Di lebuh raya utama seperti Plus, Federal Highway, dan NKVE, pemandu sudah bersedia. Dari awal bahawa perjalanan mereka pasti akan menjadi lebih panjang daripada yang dirancang. Bagi ramai orang, pagi bukan bermula dengan kopi atau sarapan, tetapi dengan kesabaran di belakang stereng. Di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam, dan Johor Bahru, jumlah kenderaan meningkat setiap tahun. Kereta bukan lagi kemewahan, tetapi satu keperluan untuk bekerja dan mengurus kehidupan. Ramai tinggal jauh dari tempat kerja kerana harga rumah di pusat bandar semakin mahal, menyebabkan mereka perlu berulang-alik berpuluh kilometer setiap hari. Walaupun sistem pengangkutan awam wujud, tidak semua kawasan mempunyai akses yang mudah. Akibatnya, jutaan rakyat Malaysia terpaksa bergantung kepada kereta, sekaligus menambah tekanan di atas jalan raya. Kesesakan bukan sekadar membuat kita lewat, mencuri masa hidup. Masa yang sepatutnya digunakan untuk bersama keluarga, berehat, atau menjaga kesehatan kini dihabiskan di dalam kereta, melihat lampu brek merah di hadapan. Tekanan mental meningkat, emosi menjadi tegang, dan keletihan semakin menumpuk. Ada yang tiba di pejabat sudah keletihan walaupun hari baru sahaja bermula. Inilah realiti yang jarang dibincangkan tetapi dirasai oleh jutaan rakyat setiap hari. Masalah ini juga memberi kesan kepada ekonomi. Penghantaran barang menjadi lambat, kos operasi meningkat, dan produktiviti menurun. Sebuah negara yang ingin bergerak pantas ke hadapan kini tersekat di atas jalan raya. Semua ini menimbulkan satu persoalan besar. Adakah sistem pengangkutan dan perancangan bandar kita benar-benar bersedia untuk menampung pertumbuhan negara? Selain jumlah kenderaan yang terlalu banyak, kesesakan lalu lintas juga berpunca daripada cara bandar dibina. Banyak kawasan perumahan dibangunkan, jauh dari pusat pekerjaan tanpa sistem pengangkutan awam yang mencukupi.
Ini memaksa penduduk menggunakan kereta walaupun mereka mahu menggunakan pengangkutan awam. Di waktu hujan, satu kemalangan kecil sahaja sudah cukup untuk melumpuhkan keseluruhan laluan utama, menyebabkan ribuan pemandu terperangkap selama berjam-jam. Di kawasan Bandar Lama pula, jalan raya yang sempit dan persimpangan yang tidak direka untuk trafik modern menjadi puncak kesesakan berterusan. Lampu isyarat yang tidak diselaraskan dan aliran trafik yang tidak seimbang menambah kekusutan. Walaupun teknologi semakin canggih, banyak sistem trafik masih belum dioptimumkan sepenuhnya untuk mengurus jumlah kendaraan yang besar. Walau di tengah semua cabaran ini masih ada harapan. Projek MRT, LRT, dan kereta api antara bandar mula mengubah cara orang bergerak. Lebih ramai mula menggunakan pengangkutan awam apabila ia menjadi lebih selesa, cepat, dan boleh dipercayai. Konsep bekerja dari rumah dan waktu kerja fleksibel juga mampu mengurangkan tekanan di jalan raya. Jika perancangan bandar dan sikap masyarakat berubah, kesesakan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dikurangkan. Isu kesesakan lalu lintas bukan sekadar masalah teknikal, tetapi cerminan gaya hidup modern. Kita mahukan kemajuan, tapi kita juga perlu menyesuaikan cara kita bergerak dan tinggal. Jalan raya bukan hanya tempat kendaraan bergerak, tetapi nadi kehidupan sebuah negara. Apabila ia tersumbat, seluruh sistem turut terasa. Kesannya, di sebalik barisan kendaraan yang panjang dan hon yang bersahut-sahutan, sebenarnya ada satu perkara yang jarang kita fikirkan, yaitu bagaimana sikap pemandu turut menyumbang kepada kesesakan. Ramai pemandu memotong barisan, menukar lorong secara tiba-tiba, ataupun berhenti di bahu jalan tanpa sebab yang jelas. Tindakan kecil ini mungkin kelihatan remeh, tetapi apabila dilakukan oleh ratusan kendaraan serentak, ia mencipta kesan besar kepada aliran trafik. Satu kendaraan yang memperlahankan laluan boleh menyebabkan gelombang kesesakan berkilometer jauhnya. Selain itu, penggunaan telepon ketika memandu juga menjadi punca trafik tidak bergerak lancar. Apabila seorang pemandu lambat bertindak, di lampu isyarat kerana leka melihat skrin, kendaraan di belakang turut terpaksa menunggu lebih lama. Keadaan ini berulang-ulang setiap hari, mencipta rantaian kelewatan yang merugikan semua. Jika kesehatan pemandu lebih peka dan berdisiplin, pergerakan trafik pasti akan menjadi lebih lancar. Di Malaysia, budaya sabar dan timbang rasa di jalan raya semakin terhakis akibat tekanan dan keletihan. Ramai yang keluar rumah dengan emosi yang sudah letih, lalu mudah marah apabila terperangkap dalam kesesakan. Namun kita perlu sadar bahawa di sekeliling, kita juga ada manusia lain yang sedang melalui tekanan yang sama. Kesabaran dan toleransi adalah kunci untuk menjadikan jalan raya lebih selamat dan lebih berperi kemanusiaan. Sebagai peringatan, dengarlah pantun ini. Jika memandu di pagi hari, jalan sesak janganlah marah, bersabar tenang kawal diri, selamat sampai itulah indah. Pantun ini bukan sekadar kata-kata indah, tetapi satu peringatan bahawa keselamatan dan kesabaran lebih penting daripada tergesa-gesa. Tidak ada gunanya tiba lebih cepat jika kita membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jalan raya adalah ruang bersama, dan setiap pemandu memegang tanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua. Apabila setiap orang mematuhi peraturan, memberi isyarat dengan betul, dan menghormati pengguna jalan lain, kesesakan boleh dikurangkan walaupun jumlah kendaraan masih tinggi. Perubahan besar selalunya bermula dengan sikap kecil yang betul. Perubahan besar selalunya bermula dengan sikap kecil yang betul. Jika setiap pemandu memainkan peranan, jalan raya Malaysia boleh menjadi lebih lancar, lebih selamat dan lebih berperi kemanusiaan. Kesesakan lalu lintas di Malaysia bukan sekadar masalah jalan raya, tetapi cerminan gaya hidup dan perancangan bandar kita. Setiap jam yang terbuang di dalam trafik adalah masa yang sepatutnya kita luangkan bersama keluarga dan diri sendiri. Jika kita semua lebih berdisiplin dan saling menghormati di jalan raya, perubahan itu pasti boleh berlaku. Jangan lupa subscribe Sri Tira Malaysia, tekan like dan kongsikan video ini, supaya lebih ramai sadar tentang realiti yang kita hadapi setiap hari.